dan doa saudara Hadiza dan seluruh warga UiTM Kampus Seremban. Jadi pertama kita berakamkan ucapan syukur kepada Allah di atas izin dari Pak Kuningnya kita bersama-sama bagi hadir untuk program Forum Seni dan Dakwah pada hari ini. Jadi saya rasa segala penghargaan kepada pihak yang banyak membantu menjayakan program ini, terutama sekali kepada barisan-barisan penaja dan juga seluruh kekuatan persatuan-persatuan yang berjaya menjalankan program 3 hari bermula daripada 14 hari bulan sehinggalah hari ini kemuncak pada malam. Jadi saya rasa tanpa membuang masa saya terus kan majlis ini dengan pemuraan forum kita. Bagi forum ini kita akan pecahkan beberapa slot. Pertama kepada moderator dulu untuk bertanya, kemudian kita akan ada selingan di tengah-tengah, kemudian pada akhirnya kita akan buka 2 atau 3 soalan kepada hadirin yang hadir. Okay? Jadi saya rasa tanpa membiarkan masa, saya mulakan soalan pertama kepada saudara Hafiz. Konteks industri seni dalam negara kita itu besar, peranan dan tanggungjawab mereka juga besar kerana mereka adalah role model kepada masyarakat. Justru itu pada pandangan Abang bilang, apa peranan yang harus dimainkan oleh industri seni itu kepada urusan usaha? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia bersama dia yang Kampus Seremban, Umar Hamidun. Enak sangat tadi. Sampai kita sama. Dia cuma nak bergurau sedikit. Tapi tak apalah. Bagi Umar selaku YDP dan juga selaku moderator Hadiza dan Azwani selaku gandingan pada malam ini, siswa-siswi semua sihat kan? Alhamdulillah. Saya ini tak bersihat, tangan saya masih berbaloi. Ini kesan 2 minggu dalam hospital. Tapi tak apa, cerita kita terus lanjutkan dengan soalan tadi. Soalan daripada Umar tadi, macam mana industri seni ini boleh membantu dalam urusan dakwah. Bila kita sebut pasal seni, dia bukan hanya tersekat ataupun hanya limited kepada nyanyian, kepada benda-benda hiburan semata-mata. Sebab kalau kita tengok seni ini, macam mana seni dalam Islam, agama itu ialah satu kesenian. Sebab agama itu memang dia kena ada unsur-unsur keindahan. Itu maksud seni kan. Seni itu something yang indah, something yang cantik, something yang boleh kita hayati, something yang boleh kita rasa dalam perasaan kita. Kalau kita tak rasa dalam perasaan kita, itu bukan seni. Kan, seni macam mana? Seni ni ada 2, 3, 4, 5 jenis. Yang pertama sekali, seni visual. Okey, seni visual apa yang kita tengok. Kalau kita masuk dekat masjid yang cantik-cantik, kalau kita masuk kat masjid yang cantik, kita akan dapat tahu khat dia lawa, dia punya kaligrafi, dia punya seni bina, dia punya architecture. Jadi kita akan menghargai seni itu sebab itu, Masya Allah, dia cantik sangat. Saya datang ke UiTM Seremban for the first time. Saya kata, subhanallah, cantik. Itu visual saya, impression saya, baru anda dapat tempat yang cantik, tempat untuk belajar dan sebagainya. Sama juga, kalau kita tengok, yang pertama sekali impression seni visual yang pertama. Kemudian dia ada seni, apa ni? Pendengaran, yang audio, yang boleh kita dengar. Kan? Jadi sama juga dalam konteks kesenian, zaman dulu dan zaman sekarang mungkin ada perbezaan. Zaman dulu kita tahu macam mana orang menyebarkan dakwah melalui kesenian dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang, lagi important, lebih crucial, tapi lebih critical. Kan? Ada orang kadang-kadang kita rasakan penerimaan orang terhadap seni, khususnya contoh yang membabitkan muzik dan sebagainya. Bila dah mau semua dah berbeza-beza. Ada orang dengar je lagu yang berhawa-hawa sikit, lebih layan. Ada orang dengar je lagu nasyid dia lebih tak suka.
dia dah tinggal. Sebab apa? Kadang-kadang mungkin sebab itu tidak secocok dengan apa yang dia rasa dan dia fikirkan. Tapi itu sebenarnya bukan satu masalah. Tapi sebab macam mana kita nak cari, macam mana kita nak cari satu titik persamaan supaya seni itu mendapat tempat dalam urusan dakwah kita. Kemudian kalau kita tengok tadi, kalau kita gabungkan seni visual dan juga seni yang boleh kita dengar, itulah jadi macam-macam sekarang. Ada filem, ada short film, ada drama dan sebagainya. Dan saya rasa inilah satu peranan yang sangat hebat. Sebab apabila kita membabitkan the real ni dan juga urusan dakwah, sebenarnya dia akan jadi satu yang sangat berkesan. Bayangkan kalau agama kita ni agama yang plain, agama yang tak ada apa-apa, agama yang boring, agama yang bosan. Kan, agama kita tak boleh ni, tak boleh fashion, tak boleh nak buat program pun tak boleh nak buat kita kata carnival pun tak boleh. Kan, bayangkan kalau agama Islam tu macam tu, kan saya rasa dia akan jadi satu keadaan yang stagnan dan saya rasa tidak ada orang yang akan suka. Imagine, bukan kita jangan sebut agama lah, kita kata dalam satu kelompok yang lebih kecil. Imagine kalau UiTM sendiri, UiTM serba sendiri, tak boleh buat tu, tak boleh buat ini, tak boleh buat lagi, bangun jalan cerobok, balik makan, kita pun rasa tak happy dan sebagainya. Tujuan, sebab kita kena tahu tujuan. Kenapa kita perlukan seni dalam dakwah? Sebab kita ni manusia, kita perlukan hiburan. Manusia ni sikap dia hedonisme. Kita suka pada benda-benda yang cantik, kita suka pada benda-benda yang comfortkan hati kita, kita suka benda-benda yang soothe pemandangan kita. So, saya rasa ini adalah satu introduction yang dapat membuka mukadimah kita. Kenapa pentingnya seni ini dalam dakwah dan macam mana ia terjadi, kan? Kita dah rasa ini tak perlu kita kupas panjang. Tapi saya kena pertekankan sekali lagi bahawa sememangnya kita semua perlukan seni dalam dakwah, kerana agama itu juga merupakan satu yang seni dan dia perlukan appreciation. Terima kasih kepada Abang Hafiz. Kalau macam Saudara Hafiz tadi, dia telah menerapkan pemahaman dari seni itu secara lebih umum. Jadi bagi Saudara Heliza, dari sudut selebriti itu sendiri, bagaimana hiburan itu boleh mempengaruhi hidup diri sendiri dan juga boleh mempengaruhi orang lain? Sebab kalau kita tengok sekarang, kepelbagaian cara seseorang selebriti itu berbeza-beza. Okay, jadi soalan ni sekarang, bagaimana peranan yang seharusnya bagi selebriti artis itu secara khusus? Maybe kita terus khususkan dari sudut bidang seni, nyanyian dan sebagainya, lakonan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Umar Midun dan Hafiz Hamidun, tuan-tuan, puan-puan, adik saya Hazwani Helmi. Tak banyak sangat berramadan untuk kadang-kadang, Masya Allah. Adik saya tolong kontrol yang saya tahu. Dan semualah termasuk yang kamera ni, sebab nanti akan report sebelum kita mulakan, jom sama-sama kita baca doa yang memudahkan usaha, insyaAllah. Allahumma nassala illa ma ja'altahu sada wa anta taj'alul hasna iza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhanku, tiada kemudahan melainkan Engkau jadikannya mudah. Engkau yang menjadikan susah itu mudah apabila Engkau mengkehendakinya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja dalam pendapat saya. Okey, begitu kan? Tidak Allah. Kesian, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesihatan sebab kita tengok terkejut juga Bapak Miss Charge terus berada kat sini. Hafiz Hamidun ni merupakan seorang sangat workaholic.
Mungkin dulu kecil-kecil suka minum body. Lama-lama tak berkorban sama. Okey. Kita buka dengan sesuatu benda yang mengingati Allah, insya-Allah. Kita sikit dengan zikir, insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tentang seni, hiburan seni dan dakwah tadi yang saya dah puji, Masya Allah, tempat ini memang cukup cantik dan indah, tapi bagi saya tetap cukup handsome. Salah-salah, cukup cantik dan indah, ya. Masya Allah, Alhamdulillah, itu juga merupakan seni. Dan zaman sekarang ini macam-macam jenis cara dakwah, dan antaranya beberapa zaman sekarang ini pun menggunakan beatbox itu. Kalau disalurkan tempat betul-betul, insya Allah boleh jadikan dakwah. Jadi boleh kat cerita sikit. Jadi kita berarti minta maaf, ambil tempat mereka. Boleh masa diceritakan sikit, nanti tak apalah kalau nak doa orang boleh juga. Basic pergunaan dengan beatbox itu sendiri. Okey, mengatakan banyak juga orang tanya macam mana nak beatbox. Sebenarnya insya Allah senang. Dengan menggunakan huruf P, T, Q, P, T, K. Okey, so macam mana kita nak guna ayat apa fungsi huruf P, T, K kan? So cara dia, P stands for ya. Steady? Okey. Cuba buat ramai-ramai. Cuba deh. 1, 2, 3. Tahan perut dia. Kita tahu kan ada tak sebab kita ada tu kontrol sikit, Masya Allah. Ini lain dua. Okey, seterusnya huruf T. Steady? Okey. And then K. Aduh. Barang siapa yang berpuasa dengan beriman dan keislaman akan diampunkan dosa. Jadi saya tahu tadi bukan saya sebenarnya Poli saya bukan. Okey, kita baru nak jawab ya, Masya Allah, nak jawab tentang soalan itu. Saya rasa adik kena pilih sikit Ramadan. Okey, kita cakap pasal hiburan. Bagi pendapatan saya sebenarnya, Masya Allah, hiburan ini satu benda yang fitrah. Islam datang tidak menyekat fitrah dan naluri yang ada pada diri manusia. Dan
menyertai dan fitrah manusia. Kalau kita tengok hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Al-Bukhari, hadis bernomor 949, di mana orang-orang Abbasiyah ini dia bermain ketika hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Adha. Mereka ini bermain tempat berjual panah di Masjid Nabawi, dan ketika itu mereka mengajak Sayyidina Aisyah juga untuk bermain bersama-sama. Dan Nabi Muhammad SAW itu sendiri, Masya Allah, tidak menghalang untuk mereka ini menyanyi dan juga bergendang. Dan dalam kitab Ibn Qayyim Al-Jauzi juga mengatakan bahawa sebenarnya manusia ini perlu ada cukup ruang untuk menghibur. Kamu ni tengoklah saya ya. Oh, dia dah dekat belakang. Saya mesti ingat sampai berdoa pada kita ni. Maafkan saya. So, Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahawa setiap kali kita memerlukan cukup ruang untuk menghiburkan diri kita yang kadang-kadang penat dan letih untuk kita mendapatkan balik kita punya energi dan juga semangat itu sendiri. So, dalam konteks hiburan, kalau kita cerita dalam industri seni macam kami dalam bidang yang bisa bidang Masya Allah pengalaman dalam bidang muzik itu sendiri sebenarnya yang paling penting apa yang hiburan itu kita tahu fitrah kita dan apa itu dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita nak ajak orang buat kebaikan, ini kehidupan kita, fungsi kita sebagai seorang manusia, dan kita nak cegah daripada buat kemungkaran. Man qala la ilaha illallah fa huwa dam. Barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, kita semua merupakan pendakwah. Jadi tak payah nak cakap orang dalam industri seni ke, ataupun orang dalam UITM serempat, ataupun orang bukan, semua kena bertanggungjawab untuk mengalas tanggungjawab sebagai seorang pendakwah. Dia sebab itu kan Masya Allah lagu Hafiz Habibur, Masya Allah, dia tentang istighfar, dia macam-macam memang sangat baik. Dan kalau orang ataupun tidak dilakukan istighfar atau sikit-sikit itu, kadang mungkin menyebabkan kita pun tak rasa nak berzikir semua. Jadi sebab itu kadang-kadang kita buat melodi, contohnya doa tengok cermin, supaya bila kita tengok cermin itu bila ada melodi kita mudah untuk hafal. Sebagai contoh, mana cermin berapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Kau telah cantikkan kejadianku, maka cantikkanlah juga aku. Tunggu ekor saya yang terbaru. Juga ada doa tengok cermin di situ ya. Kadang-kadang kita tengok tu kita tak apa-apa nak awal apa mana ini, Masya Allah ya. Lepas baca doa ni kadang-kadang tak boleh kita bertenang, Masya Allah ya. Jadi bagi saya dalam konteks politika apa-apa saja kita make sure apa yang kita nak buat ini mestilah tujuannya niat untuk mendapat redha Allah, bukan semata-mata kita nak dapat impression ataupun orang puji kita. Sebab bila orang puji kita, yang kita berhenti itu sendiri, ia mengandungi perkataan puji, ia merupakan satu ujian, terutama mereka yang berada dalam industri seni. Antara pandai mencabar untuk dijaga ialah berkenaan dengan hati itu sendiri. Hati kita yang paling mencabar bila orang sama kita ke, untuk kita ke, tak suka kita ke, suka kita, yang nak jaga adalah hati. Sebab kita nak bawa untuk Allah SWT nanti adalah hati. Nanti Allah panggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, pergilah menghadap Tuhan dalam keadaan engkau redha dan diredai. Sebab itu pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan ya pada bulan Ramadan ini merupakan satu kesenian juga, tambahan lagi 10 malam terakhir. Bagaimana kita nak menjadikan Masya Allah malam itu betul-betul membawa kita seorang yang betul-betul untuk kita bawa serta sudah akan datang menjadi orang yang memang lebih baik dan menjadikan kita ini seorang yang sentiasa bersangka baik kepada orang lain. Kadang-kadang bila orang tengok dalam industri seni, mulut kita akan berprasangka macam-macam. Maka kita kena latih diri kita untuk sentiasa berhusnuzon ataupun bersangka baik kepada orang lain. Dan andai kata kita nampak seorang tu berbentuk aurat contohnya, kita daripada kita mengatakan dia, lebih baiklah kita mendoakan dia mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah kepada dia itu lebih baik. Kalau lebih comel lagi, kita boleh berikan dia hadiah. Saya rasa saya 18 tahun. Jadi dalam selebriti ke ataupun tak selebriti, yang penting bagaimana kita nak salurkan semuanya melalui jalan yang Allah redha. Walaupun
walaupun dia bukan lagu nasyid pun, tetapi kalau ada unsur-unsur yang memberikan kebaikan, motivasi, insya-Allah itu juga satu lagu yang baik. Cuba jadi kita cepat. Terima kasih kepada Kak Eliza. Tadi masa cakap jangan tengok semua duduk. Waktu tempuh sikit yang lagi bagus sekali kan. Jumpa relax kan. Jadi kita teruskan kepada soalan kedua. Terus kepada saudara Hafiz. Soalan ni macam dia macam sensitif sikit. Sebab kalau kita tengok kadang-kadang beberapa adil kita boleh kata zaman sekarang macam mempergunakan agama untuk mendapatkan populariti. Okey? Mempergunakan agama sedangkan pada hakikatnya realitinya dia berbeza. Tetapi bila dia masuk industri seni untuk menukar punya watak itu dia nampak lain untuk mempergunakan agama untuk menaikkan populariti dia. Jadi bagaimana kita nak pada pandangan lah, macam mana kita nak melihat antara perbezaan dia antara populariti dengan keikhlasan dia sebenar dalam agama. Terima kasih. Okay, susah soalan ni. Tapi sebelum tu saya nak puji lah Eliza dengan Azwani. Memang aktif. Macam saya dulu masa kecil memang saya memang suka minum Horlicks. Orang suka minum Red Bull. Sampai besar, dia hyper sikit. Sebenarnya orang ni takut masuk bukan hyper tapi tak ada dia. Orang mama, Lupa pula saya. masuk cerita, memang ada macam sekarang. Sebenarnya saya boleh buat untuk tak apa dah. Ni kerja-kerja banyak yang boleh keluar. Okey, Umar tanya pasal sekarang ni kita kata ada orang pula mempergunakan agama pasal nak popular kan. Sebenarnya pada saya itu pandangan orang kan. Kita kata macam mana tidak terlepaslah saya pun pernah orang kata oh ni mempergunakan agama ni menjual agama ni. Saya kata sebenarnya ini adalah satu perception. Saya cakap English saja, perception yang salah. Ada sudut bisnes? Tak ada. Okey, tapi saya rasa kalau kita faham dari sudut bisnes, dari sudut perniagaan okey, kalau kita nak berniaga satu benda, contoh kata saya ada iPhone, saya jual iPhone. Okey, iPhone ni, Apple ni saya punya lah. Contohlah tak salah, iPhone saya jual jubah katakan. Kan, jubah ni jubah saya ni kan. So saya nak jual jubah saya ni, saya nak buat apa? Saya nak buat dah. Tahun ni saya buat 40,000 jubah kan. Saya tinggal je kat bilik saya kan. Saya nak biar orang ambil sendiri. Boleh jadi kan? Tak boleh kan? Kita kena buat apa? Yang pertama, kena promote. Betul? Gambar kan, dia gambar sikit kan, poyo-poyo sikit, selfie-selfie sikit kan, masukkan buku sikit kan. Macam tu lah kan, sama juga. Jadi apabila kita nak jual sesuatu, kita kena mempromosi sesuatu, kita kena buat promotion. Saya kata, kenapa orang nak kata kita ni menggunakan populariti, menggunakan agama untuk populariti dan sebagainya? Sebenarnya itu adalah persepsi yang terbalik. Sebenarnya kita mempromosi agama, kita meningkatkan. Kalau kita nak orang terima agama, kita kena buat promotion agama, dan kita kena promote agama tu. For example, dalam urusan seni, kita kena invest. Sebelum kita nak hasilkan sesuatu, kita kena invest dulu. For example, kita nak buat recording, atau contohnya macam kawan saya Samsul Yusof buat filem Munafik. Beliau ada satu idea, dia kata dia dah ada dah. Dia nak try to be as syariah compliant as he can. Okay, so investment dia dah 3 juta ringgit buat filem. Okay, kita ambil satu contoh Jadi sebelum kita nak orang dapatkan hasil daripada apa yang kita nak buat daripada seni kita tu, kita kena invest dulu. Okay, sebagai investor, sebelum kita nak invest, kita kena create dulu. Kita kena jadi kreatif, kita kena jadi pelbagai, kita kena gunakan pelbagai kemahiran. Kita kena ada producer, kita kena ada orang yang kreatif, ada penasihat dan sebagainya. Kan, dia sebenarnya bukan satu benda yang mudah. Ada orang senang je kata macam tu kan. Wah, tengoklah Hafiz Hamidun. Saya kata, saya pernah ditemplak.
ada orang kata pada saya jual album banyak, kemudian kita kata menggunakan agama untuk komplain. Kenapa saya nak kata macam itu? Sebab saya kata sebenarnya itu adalah satu persepsi yang salah. Sebab kita sebenarnya invest pada agama melalui karya kita berikan promotion, kita masuk TV, kita masuk radio, kita jumpa dengan media dan sebagainya, kita gunakan social media. Kan ada orang kadang-kadang berpandangan, ada orang tengok kadang-kadang tak habis-habis nak posting daripada pagi sampai malam, macam Eliza asyik post dia gambar kan, asyik dia kan, tak sempat nak post Eliza dah Tak, mesti dah bodoh ke? Saya macam mana tahu? Contoh. So, tapi selagi mana kebaikan yang dia post, selagi mana benda yang dia post itu berkaitan dengan apa yang dia nak sampaikan, benda yang message tu akan sampai. Sebab dia the frequency of. Jadi selagi segerak mana kita mempopularkan satu benda tu, di situlah kita akan dapat tengok potensi dia. Kita ni bukan magic, kita bukan boleh buat satu benda dan dia boleh dipopular dengan sendiri. Kita kena perlukan banyak tools untuk dapat benda tu, dapat publicity yang kita kata sewajarnya. So, bila kita sebut pasal macam mana kita nak betulkan balik, supaya kita tidak ada rasa-rasa untuk menjadikan agama itu sebagai satu alat untuk mengejar politik dan sebagainya. Saya rasa beginilah, apabila kita anggap pada saya kita penting untuk jadi popular, penting untuk jadi dikenali. Kita juga jangan risau lah kan. Contoh kata kan, aku jadi imam tapi aku tak nak kenal aku. Kita faham benda tu, tetapi lebih penting, lebih bagus juga, ada kebaikannya juga kalau kita dikenali dengan karya-karya kita yang bagus-bagus, menggerakkan orang supaya orang boleh jadi reference, orang boleh ambil iktibar, orang boleh jadikan kita sebagai satu contoh dan sebagainya. Bukan kita tengok macam-macam, ramai contoh-contoh yang bagus yang boleh kita tengok, ramai ikon-ikon yang bagus-bagus, yang popular kan. Imagine kalau kita buat sesuatu yang bagus, yang hebat, tapi orang tak tahu. Sebab kita kata kita nak gunakan pendekatan untuk tak nak popularkan dia, tak nak glamourkan dia. Jadi kita dah dapat satu benda yang salah pula kan. Kita dapat benda yang bagus tapi kita zalimi dari segi kita tak beri promosi yang bagus, exposure yang berterusan dan sebagainya. So InsyaAllah saya rasa apabila kita sebut zaman sekarang ni, macam-macam orang nak popular, macam-macam cara kan. Ada orang yang salah, itu tadi secara asasnya. Yang salah sekarang ni ialah apabila dia gunakan kaedah itu untuk speed up benda-benda yang ada dengan kepentingan peribadi. For example, buat sesuatu supaya jadi viral, jadi untung, jadi keuntungan itu untuk dia sendiri, yang itu salah kan. Saya tak tahu nak sebut macam mana kan, sebab kita ni tidak nak bergaul dengan orang yang macam tu. Tapi kalau ada, sebenarnya ada, dan saya sebenarnya tu perlu kita elak kan. Dalam dunia hiburan ni, kita tak boleh nak elakkan dari segi macam mana dia akan kadang-kadang kita tak plan for something, tapi benda tu akan jadi daripada pihak kedua, pihak ketiga kan. Ada orang yang akan bagi pandangan kan, kadang-kadang dari segi media dan sebagainya. Apa yang kita buat ni tidak semua akan faham. Kadang-kadang penjelasan yang kita nak berikan diterima dengan cara yang berbeza-beza pada orang lain kan. Jadi benda tu sebenarnya kita kena hebatkan dari segi apa ya, dari segi kaedah kita, metod kita, supaya benda tu akan jadi jelas, supaya benda tu akan boleh diterima dengan mudah, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara. Dia dapat dari tadi sebenarnya mungkin atas individu itu sendiri. Kadang-kadang bukan dia nak buat itu, tetapi persepsi-persepsi yang bermain di kalangan masyarakat itu yang melihat seolah-olah mereka itu begitu. Jadi sekarang kita dah dapat penjelasan yang terang
Jadi kita proceed kepada soalan yang seterusnya kepada Kak Iza. Sebagai penggiat seni, terdapat berbagai cabaran, mungkin akan ada emosi dan sebagainya, berbagai. Jadi bagaimana Iza memposisikan diri dalam kerangka penggiat seni dan dalam masa yang sama mampu untuk menjaga batas-batas tersebut, mampu untuk menjaga batas-batas syariat. Jadi apa cabaran yang mungkin Iza boleh berkongsi? Apakah tips-tips untuk menguatkan di stage istiqomah walaupun mungkinlah berbagai cabaran yang datang? Terima kasih. Saya dalam gambar jadi dia yang dia bilang kami semua. Baik, bila cakap dari sini kita memang tak boleh memang cabaran dia memang sangat kuat. Jadi kita tidak ada kekuatan semua lain untuk kuatkan diri kita juga sebenarnya. Sebab itu apabila keluar daripada negara perbatasan suatu ketika ialah ada benda atau perkara yang Allah akan uji pada kita sehingga kita terfikir apa sebenarnya tujuan kita berada di muka bumi Allah SWT ini. Dan akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah aku di jalan ke mana sebenarnya aku harus lari. Untuk ini astajib lahu, berdoalah, insya-Allah Allah kabulkan. Dan masya-Allah itu depannya Allah mendengar doa itu dan makanya Allah mempertemukan saya dengan sahabat saya iaitu Ibn Hasmi dan juga Amir Idris untuk mereka ni mengajak saya bersama-sama dalam Pusrah Fitrah. Di mana Pusrah Fitrah itu adalah platform untuk selebriti atau tanah air belajar berkenaan dengan ilmu, ilmu fiqahnya, ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan sebagainya. Dan kami masuk bermula dengan belajar macam mana nak sebut bismillah, bagaimana nak belajar tentang ambil wudhu, tentang jamak, solat jamak dan sebagainya. Sehingga dah sampai tahap ini nanti tak cukup juga habis hidup untuk datang ke program pertama anjuran kami dan rasanya pertama juga di Malaysia. InsyaAllah doakan mudah-mudahan Allah memudahkan, iaitu Himpunan Artis Sayat Al-Quran. Diadakan pada 27 Jun ini. Nanti saya akan bawakan kepada masing-masing insyaAllah untuk mengangkat, sebab artis ni dia ada follower dia. Jadi bagaimana kita nak memanfaatkan seseorang selebriti itu apabila dia post, dia bercakap ataupun dia tunjukkan tentang Al-Quran itu menyebabkan follower dia pun rasa nak cinta Al-Quran, nak dekat dengan Al-Quran. Dan sebab itu kalau nak cakap pasal cabaran, terlalu banyak cabaran. Maka yang pertama bagi saya, selain daripada saya sebutkan niat itu tadi, kita mesti berada juga, bukan selebriti, semua orang untuk berada dalam majlis ini. Perkara ini juga saya belajar ketika saya pergi ke Bumi Gaza. Saya berjumpa dengan beberapa orang kanak-kanak kecil berusia 4-5 tahun. Dia sedang menggalas bab sekolah. Dan ketika itu, waktu kami pergi adalah ketika keadaan yang belum selamat, ketika keadaan ini masih perang lagi. Lalu kami bertanya kepada anak kecil ini, wahai anak, kamu dari mana? Dia bersenyum, dia kata, kami dari sekolah. Kami terkejut. Dalam keadaan yang belum selamat, Bumi Gaza itu, mereka masih lagi pergi ke sekolah. Jadi kami tanya kepada mereka, kenapa pergi ke sekolah dalam keadaan tidak selamat? Lalu anak kecil ini berkata, wahai Ustaz, sebab Ustaz yang tolong translate, dan sebab saya terlalu pandai bahasa Arab, jadi saya tak nak cakap kan. Jadi saya diam saja, saya suruh Ustaz boleh cakap. Dulu tak ada pun hantar, kata saya lagi power lah cakap bahasa Arab, insyaAllah. Jadi kita tanya, jadi anak kecil ini berkata, wahai Ustaz, kalau kami tidak pergi ke sekolah, kalau kami tidak menuntut ilmu, bagaimana mungkin untuk kami mempertahankan agama kami? Bagaimana mungkin untuk kami mempertahankan negara kami? Dan Ustaz, bagaimana mungkin untuk kami ikut ayah kami pergi syurga Allah SWT? Ayah kami dah tak ada, mak kami dah tak ada, malah rumah dan sekolah kami hancur, kaki dan tangan kami juga putus. Tapi kami yakin kaki dan tangan kami sudah berada di syurga Allah SWT. Dan Ustaz, kami pergi ke sekolah bukan semata-mata nak dapat CJA, bukan semata-mata nak dapat nombor 1, tapi kami pergi sekolah untuk menjadi seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas.
Senyum tak ni? Saya haus, macam mana? Hah? Apa tu? Dah, kalau haus kau buat apa? Senyum. Maknanya kalau saya haus, kita ada ilmu. Kalau haus minum lah kan. Takkan kita nak makan bunga ni pula. Mana kita hilang kawan. Sebab itu betapa pentingnya ilmu itu. Kata anak kecil ini, man arada dunia fa'alayhi bil'ani, man arada al-akhirah fa'alayhi bil'ani, man arada huma fa'alayhi bil'ani. Kita kalau nak dunia kita kena ada ilmu, nak akhirat kita kena ada ilmu, nak kedua-duanya kena ada ilmu. Makanya bila kita diuji Allah SWT, ujian memang kita tak bertolak. Allah pun dah cakap kepada kita dalam surah Al-Quran ayat kedua, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada imam tadi betul tak? Sampai imam tadi tak cukup cek. Tak nak mengaku kat imam. Tak pernah kita makan. Makna okey betul percaya. Apa maksudnya? Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa hamba yang paling baik mana. Jadi dalam kehidupan kita di dunia, nak tak nak memang Allah akan uji. Tapi bagaimana kita nak respon dengan ujian itu, ini yang kita kena ada dalam ilmu itu sendiri, walaupun kita berada dalam industri seni. Sebab itu kalau kita tengok artis-artis post dan sebagainya, ada yang tak berkenan, Masya Allah, dia jadi satu benda perganahan dalam komen. Ada perasan? Yang ni akan bantu ni, dia akan bagi ni akan untuk sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak elok. Masya Allah, jaga-jaga. Kita khawatir disebabkan kita mengikut emosi dan berkata yang bukan benar, itu akan direkodkan oleh malaikat. Kita takut bila kita tak sempat dan minta maaf kepada orang itu, kita takut kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan kerana saya baru balik daripada Spain untuk satu misi membina masjid di Seville. Spain ini suatu ketika dahulu dia ada beribu-ribu buah masjid. Tapi sekarang kalau kita tengok di Spanyol ada 6 buah masjid sahaja. Jadi misi kita adalah nak bina masjid di sana menggunakan 18 juta euro. Lebih kurang dalam 100 juta ringgit Malaysia yang diperlukan dalam masa 6 bulan ini untuk membina masjid di sana. Apa yang saya lakukan daripada lawatan kami di Spanyol adalah mereka yang bukan Islam, yang memeluk Islam, kita nampak dia punya perlakuan Muslim itu lebih menyerah dari sudut ABC-nya, dari sudut appearance, behavior and communication. Dan ramai yang masuk Islam disebabkan mereka mempamerkan akhlak yang cukup indah. Dia tengok orang Muslim, tengok orang Muslim kat situ pun dia tertarik dengan orang Muslim di Spain, dan mereka memeluk Islam. Sebab itu indahlah bu'aistu liutammima kalimat akhlak. Nabi diputuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita yang berada di Malaysia, kita dilahirkan sebagai seorang Islam daripada awal. Makanya kita kena hati-hati, saya berpesan pada diri saya sendiri juga, untuk kita sentiasa recheck akhlak kita, perkataan kita, mata kita, perbuatan kita, dan terutamanya hati kita. Dan macam mana bagi pendapat Hazrati Henry itu sendiri, bagaimana bagaimana Hazrati nampakkan kalau dalam bidang hiburan seni ini mungkin dijadikan medan dakwah? Jawapan saya senang saja. Tak patut. Tak patut. Tak patut. Maksud tak patut tu, kamu tak patut. Tak patut. Berhibur tak ingat yang patut. Salat lewat waktu, baca Quran pun tak mahu. Jangan jadi macam tu. Kamu tak membantu. Jangan jadi macam hantu. Jangan jadi macam hantu. Macam hantu.
kita nampak saudara Hakim bergerak kan, usaha supaya lawan dan sebagainya. Jadi boleh tak kita macam mendapat tahu lebih jelas? Adakah dengan menjadi seorang artis itu mungkinlah sebelum ni pernah juga sebelum paper kan, sebelum memang tidak pernah juga terlibat sukarelawan sebelum ini. Jadi bagaimana situasi itu? Adakah lebih mudah untuk menangani orang bersama-sama kita ke? Ataupun lebih mudah untuk mendapatkan beberapa bantuan dari pihak lain membantu sukarelawan kita ke? Jadi macam mana? Adakah lebih mudah? Terima kasih. Nabi ke mana sikit? Banyak dua idea tentang perlibatan selebriti dalam unsur kemanusiaan. Saya rasa ini memang satu benda yang menjadi satu medium lah kita kata untuk kita memberi semula. Saya tengok Hadiza memang sangat aktif, kejap-kejap di Spain, betul benda lagi terstart dalam IG, dan lagi kemudian di Spain lagi jemput, lepas tu belum lagi Asia, Gaza, Syria, Jordan, dan lagi macam-macam lah kan. Jadi macam Hadiza ni sebab dia memang minum Red Bull, dia memang aktif kan. Kadang-kadang kita kalau boleh, saya rasa sikap sukarelawan ni semua orang kenal dia. Tidak kira lah kita selebriti ke, dikenali ke, YB ke, menteri ke, semua orang kena ada sikap-sikap ini kan. Sebab apabila kita faham kenapa kita boleh bantu orang, bermakna Allah berikan kita kesenangan, kelapangan hidup dan sebagainya kan. Kalau macam mana kita nak bantu orang kalau kita sendiri pun tak boleh nak bantu diri kita sendiri kan. Kalau kita sendiri pun susah, kita sendiri pun dalam keadaan bencana dan sebagainya. Saya tengok apabila berlakunya kita, kalau boleh dalam satu keadaan kita kalau boleh tak nak perkara-perkara bencana ni berlaku. Sebab kita tahu bila terjadinya benda-benda macam ni, yang pertama masyarakat akan berpecah belah kan. Dia akan salahkan kerajaan ni, kenapa bantuan tak datang ni, ni kenapa ini je datang, ni kenapa yang ni kami tak dapat, yang ni pusat zakat bantu yang ni, bantu rumah tak bantu yang ni. Itulah keadaan apabila berlakunya bencana. Kita manusia, masyarakat akan mula salahkan orang lain, tapi tak lihat pada diri dia sendiri kan. Tadi siang saya involve dengan satu program ni, program pemberian zakat oleh Lembaga Zakat Selangor kepada asnaf. Jadi tukang bagi ni, tukang sponsor ni Datuk Alif Syukri Terlajak Laris. Beliau tadi sumbangan lebih kurang RM200,000. Saya masukkan dalam Facebook. Berapa ada orang nak bawah? Kenapa saya ni ibu tunggal tak dapat bantuan tu? Saya ni ibu tunggal hidup kat sini seorang anak 4 orang tak makan. Banyak pula macam ni dia cakap. Kadang-kadang apabila kita buat kebaikan pun orang akan tengok dalam keadaan yang dalam angle yang tak bagus. Sebenarnya mentaliti masyarakat yang perlu kita ubah. Kita kena anggap tanggungjawab untuk membantu orang, tanggungjawab untuk dakwah itu bukan hanya pada orang-orang yang itu saja. Saya setuju sangat apa yang Eliza beritahu tadi, dan kita semua kalau kita boleh, kalau kita berupaya, kalau kita mampu, tak kira lah kita ni student ke, student first year ke, student tahun akhir ke, dan itu bukan alasan untuk kita bantu orang, untuk kita mengundurkan bapak benda-benda kebaikan ni kan. Saya dah betul, kalau boleh kalau saya nak buat satu orang, memang saya tak mampu kan. Eliza dan tim beberapa orang buat masjid, kumpul dana kan? Itu satu usaha yang besar. Bayangkan masjid itu bertumbuh, tapi kita bayangkan effort yang nak kena buat dan sebagainya. Sebelum ni saya tengok saya jealous kan, diorang selalu masuk ke Gaza, dapat peluang masuk ke Palestin dan sebagainya. Tapi cabaran nak masuk dalam tu, berapa kali nak kena tembak? Ada nak kena tembak tak? Masih baik nak tembak kan? Si mati kan? Maksudnya perjuangan kita nak buat sesuatu ni dalam keadaan yang kita kadang-kadang ada orang cakap tak payahlah nak bantu orang sana kan, orang kat Malaysia ni pun susah. Kalau kita ada perasaan macam tu, kita bantu. Jangan tunggu orang lain, jangan kita tunggu orang ni nak ni, jangan
inilah masalah dalam segala kan. Honestly saya rasa kadang-kadang teladan ini perlu kita mulakan kan. Tak apalah, kadang-kadang bukan kita semua masa kita berbeza-beza kan. Tuan-tuan yang masih belajar, adik-adik saya pernah jadi student kan. Saya tahu macam mana perasaan jadi student. You all kalau sekarang dia jadi student masa cepatlah nak sabarnya nak kerja. Tapi orang sudah kerja nanti, dia akan cakap Allah rindunya nak jadi pelajar tadi. Sebab tanggungjawab tak ada, tak kena bayar kereta, tak kena bayar rumah, tak kena. Sebab apa? Masa kita berbeza-beza. Tapi apabila kita semakin usia kita meningkat, tanggungjawab kita akan lebih banyak. So dalam keadaan itu kita akan tahu macam mana kita nak memberi balik, macam mana kita nak cari masa untuk kita memberi balik kepada masyarakat kan. Alhamdulillah makin Eliza banyak masa kan, boleh banyak masa yang boleh diluangkan dengan masyarakat kan. Dapat berpeluang ke sana kemari, ke sana kemari kan. Kita kadang-kadang kita jadikan itu okey, mungkin Eliza tanggungjawab Eliza dah macam tu, Allah dah letakkan Eliza kena ke overseas dan sebagainya. Kita kalau kita rasa kita tidak mampu untuk pergi sana, kita kecilkan skop itu untuk kembangkan usaha-usaha sukarelawan, dakwah dan sebagainya dalam kelompok yang kita mampu kan. Kalau insya-Allah kalau kita boleh mulakan dengan benda yang pertama dan benda itu percaya, kita akan suka. Saya masa tahun 2014 saya cuba kan, that was my first time. Saya kata saya nak cubalah, saya kata nak tengok apa yang boleh kita bantu. Alhamdulillah dalam masa, sebab sebenarnya cerita dia saya tersekat juga di Kota Baru, maksudnya di Kelantan dalam banjir. Jadi pas saya balik saya kata kita cubalah apa yang boleh bantu, sebab memang keadaan sangat teruk kan. Jadi saya kata saya cuba, saya minta tolong kawan-kawan mana masukkan dalam account. Dalam masa 10 hari kita raise lebih kurang RM120,000. Saya tengok sebenarnya apabila kita faham dengan apa yang kita nak buat dan kita tahu saluran mana yang kita nak sampaikan, dan kita ada strategi, kita ada perancangan, kita ada macam-macam usaha, insya-Allah kita akan dapat mencapai apa yang kita buat. So kesimpulannya dekat sini, tidak kira lah sama ada kita ni selebriti ataupun tidak, kita ni orang biasa, kita student, kita pelajar, kita semua ada peranan masing-masing. Pada kita tak besar tapi kecil mungkin dalam usaha-usaha dakwah, usaha menjadikan penyebaran agama ini sebagai satu yang lebih komprehensif, lebih besar, insya-Allah. Allah SWT. Terima kasih kepada sebab kita tidak dapat lihat kat sini sebenarnya peranan artis itu besar, banyak sumbangan yang boleh diberikan oleh masyarakat. Kepentingan artis itu dalam industri seni menggerakkan dia kerana macam kita cakap pada awal program tadi, role model kepada masyarakat. Jadi kita lihat penghijrahan artis itu ramai, banyak-banyak yang terjadi. Perbezaan antara industri seni dulu dengan industri seni yang sekarang. Dan perbezaan dia, apakah perbezaan tersebut yang Eliza dapat lihat, dan apakah yang Eliza rasa input yang boleh ditambah baik untuk industri seni kita pada hari ini untuk lebih mencantikkan industri seni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya jadi uji bagian okey. Kalau semua orang nak buat kerja untuk di luar, tak pernah nak buat kerja dekat dalam Malaysia. So saya nak sambil kita nampak dia dengan tim apa, yellow pages, yellow apa, yellow bag, yellow apa, oh telefon yellow bag tu dah bagus kan. Sampai boleh berkumpul 110,000 sangat banyak, bagus bagi kita baru. Dan anda semua ini mempunyai tanggungjawab. Kita semua mempunyai tanggungjawab untuk penerima. Ni nak sama sikit cerita tentang sukarelawan. Sebab anak kecil di Gaza ni kata apa? Kami sebenarnya tak nak satu sen pun duit anda semua, tapi kami khawatir nanti bila di akhirat apa yang kamu nak jawab di hadapan Allah
Apabila ditanya apa yang kamu bantu untuk kami, apa yang kamu beri untuk umat itu sendiri, sebab kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau kita tak kasih pada saudara kita seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri. Pada mungkin kita boleh ikut best, makan, tidur, tapi saudara-saudara kita di sana, di Malaysia sendiri pun tak mampu makan, tak mampu nak minum, tapi kita boleh relax, kita tak rasa pun hati kita terbuka untuk membantu orang lain. Jadi mudah-mudahan Allah bolehkan kita untuk sentiasa peduli umat, sebab kerja tugasan ini sangat dahsyat. Pengalaman saya ketika berada di Bumi Syria itu sendiri telah membuatkan saya kata tak boleh dah, kita memang kerja untuk umat ni terlalu banyak benda yang kita nak kejar. Sebab Allah bagi rumah tanya, habis saja dia tanya, pernah tak menghadapi satu situasi kena tembak dan sebagainya. Kita pernah menghadapi satu situasi berada di Syria. Jadi itu berada dalam Syria. Kita nak masuk ke bandar Aleppo. Tahu kan Aleppo adalah tempat yang paling bahaya dalam dunia ini ketika ini kelempung dan sebagainya. Jadi pada malam itu ketua kami kata, okey, semua setuju nak masuk bandar Aleppo? Kami kata kami setuju. Sebelum kami nak pergi sana, semua kena tulis surat wasiat, sebab kita tak tahu kita pergi akan kembali atau tidak. Jangan kita betul-betul dalam keadaan yang Allah memandang, sebab bom, tembakan dan sebagainya memang perkara yang tidak boleh dijangka. Jadi bila kita nak masuk waktu siang tu, semua kita dah bagi handphone kita siap-siap kepada ketua kita, sebab kita khawatir mereka boleh dapat signal bila kita on handphone itu. Jadi kita bagi kepada ketua kita dan kita nak try masuk Aleppo tak dapat. Kita tukar ke lokasi seterusnya, iaitu di Kafar Zerpa. Di Kafar Zerpa itu kawasan dah jadi macam bandar berhantu. Bukan sebab ada banyak hantu, bukan, tapi sebab ada 10 buah keluarga saja dalam keadaan yang bandar besar itu, tapi hanya ada 10 buah keluarga saja tinggal di situ. Jadi ketika kita berada kat sana, kami tanya kepada mereka, kenapa kamu masih tinggal kat sini? Kamu tak takut mati ke? Dengar apa yang mereka jawab. Mereka kata, buat apa kita nak takut mati? Buat apa kita nak takut mati? Allah is waiting for us. Allah bagi satu saja rahmat dekat dunia ini, kita dapat macam-macam nikmat, Masya Allah. Tapi Allah nak bagi kita dekat dunia berapa rahmat? 99 rahmat. Masya Allah. Allah is waiting for us. Kenapa kita nak takut mati? Dan waktu tu kami berbual-bual semangat kan, mudah-mudahan Allah bagikan kami mati syahid ni. Dan Allah akan uji apa kita cakap. Jadi kita semua rasa nak mati syahid, tiba-tiba kita dapat arahan daripada ketua kami dekat bawah kita, dia kata, Malaysia, run! Orang Malaysia cepat lari, sebab kawasan ini akan diletupkan dengan satu badan peluru berpalu yang akan ikut objek yang bergerak. Dan kita dah niat kita nak mati syahid. Bila mereka kata Malaysia, run, ya Allah, kita nak mati syahid, takkanlah kita tak run, kita mesti run begini. Kita mesti run. Malam kita nak mati syahid, Masya Allah. Sebab saya fikir apa? Kalau saya tak run, macam mana saya nak buat forum dekat ITM Seremban? Saya dah mikir ketika penduduk orang di ITM Seremban, saya run. Tapi kita fikir benda-benda lain lagi, Masya Allah. Nanti kursi bukan itu, tapi hantu yang macam mana orang. Jadi bila kita semua run, kita memang betul-betul pecuk laju betul, pecuk kita masuk dalam van. Driver pada waktu itu ditekan minyak sehabis paling habis dan dia bawah bukan straight, tapi dia buat zigzag sebab tu
akan bersembunyi dalam liang lahat. Siapa pernah saja nak duduk dalam lahat? Bila diorang kata tinggal dalam liang lahat, kami kata agak-agak nak duduk dalam lahat. Tahu tak dalam liang lahat tu ada siapa? Ada mayat. Jadi bila kita masuk dalam liang lahat, nanti kita keluarkan mayat, kita yang jadi mayat. Kita macam mana? Lepas tu diorang marah saya, jadi saya diam. Okay, fine. Sebab saya nak aku dari kecil, apa benda kami yang sini apa? Rap, yes. Jadi kita pun, kita pun jalan-jalan, tiba-tiba kami terkejut, Masya Allah, kita punya liang lahat sangat lebar dan sangat dalam. Kami pun terjun masuk kat dalam liang lahat tu, dan waktu tu kami memang muhasabah dan muhasabah diri kami. Kita kena ingat negara kita sama. Bagi yang aku kat sini, betul-betul ni action movie. Sebenarnya saya akan tunjuk video kan sempat lah, kalau boleh pakai. Sebab tu kita duduk kat situ dalam keadaan kami, ya Allah. Kadang Allah ambil nyawa kami ketika, ya Allah, banyaknya perkara yang kami tak buat dari untuk rumah, banyaknya dosa-dosa kami tak sempat minta ampun. Banyak perkara sebenarnya kita tak buat. Kalau kita pergi, kita mati dalam keadaan sia-sia. Tiba-tiba ketika kami datang, dia kata, okey, tim Heliza kena lari secepat yang mungkin masuk balik dalam van. Dan kami tak tahu, kami memang saja perempuan, 10 lagi adalah lelaki. Kami tiba-tiba jadi perempuan sadar. Kami sudah lelaki tak apa, lari dulu, kami lari kemudian. Memang betul-betul lelaki lari dulu sampai keluar. So dia lari, tinggal kami berdua kat belakang perempuan lah tu. Jadi bila kami lari, kita pun macam mana ni? Kita nervous. Kita pun pegang tangan macam saya dengan Kak Yang cakap, kita pegang tangan, nak lari kita pegang tangan sampai sejauh betul. Tapi dia mak tak suka, nanti kan nak lari jangan pegang tangan. Dia mak suka sebab perbezaan kelajuan. Tapi Masya Allah, bila kita terlampau takut, hormon noradrenalin dia release dengan sangat dahsyat. Jadi kita menjadi tiba-tiba berlari mencuk dunia. Kita berlari laju pula. Kadang kita juga terlampau laju yang macam tu. Sebab apa? Lari kat duluan kami. Sebab kita terlampau laju pelarian kami. Pelarian ke? Terlampau laju, apa yang kami lari? Terlampau laju kami berlari. Kami pun cukup. Tapi saya tak tahu kita masuk asal. Kita kami asal cepat. Patah balik. Kita dah terlajak lari ke depan. Dia kata patah balik. Kita kat sana. So bila kita masih lagi pegang tangan, seorang nak pusing sini, seorang nak pusing sana, bergantung pula. Pusing sini, pusing sana, kita tak sedar. Lepas kita lari, kita cepat buka pintu, kita masuk. Jadi sebenarnya memang pintu telah pun terbuka. Kalau kita terjun masuk kat dalam tu, ni masalah buat perempuan kan. Kita pun, jadi aku masih posisi dalam keadaan keluarga yang amat dahsyat. Tiba-tiba kereta van kami diberhenti oleh seorang lelaki yang hanya nampak matanya. Lalu Rasulullah turunkan tingkap dan dia berkata, keluarlah kami dari kawasan ini. Kawasan ini tidak selamat untuk kami. Namun, tolong doakan kami. Dan yang bercakap itu adalah Mujahid. Dan waktu kami menangis, kami berdoa, wahai Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah. Kami terpaksa keluar daripada kawasan itu dan beberapa minit kemudian, Masya Allah. Tetapi cerita tak tadi betul sebab saya cerita video kasih cerita jadi lain kalau orang yang cerita dia jadi lain. Nak kata beberapa minit kemudian tempat yang kami bagi lalu kena berhenti beramal. Tempat yang kami lalu dan Allah mengejarkan nyawa kami beberapa minggu. Kalau bukan buat lagi, you will get back now. Tapi apa soalan yang sebenarnya dia? Kalau perbezaan dengan sekarang, okey tak? Dan sekarang kan? Dulu Masya Allah kita nak cari contohlah paling mudahkan macam tu yang besar-besar susah sukar. Jadi sebagai orang penyanyi tak ada choice akhirnya tak macam jadi satu alasan supaya tak pakai juga dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang ni fashion muslim mampu banyak. Cuma kita kena ajak ilmu untuk betul-betul
sekarang ini ramai walaupun artis ada yang belum lagi berhijab, tapi Masya Allah mereka juga sangat rajin pergi ke majlis ilmu. Dan bila kita minta sedekah, kadang-kadang mereka ni antara orang yang terawal untuk memberikan derma dan sedekah, cuma orang tak tahu. Jadi sebab itu bila habis sampai berkata, kita jangan cakap ataupun fikir dan sebagainya yang betul, sebab kita tak tahu apa kebaikan dia dan kita tak tahu bila Allah nak bagi hidayah kepada mereka. Tugas kita adalah sentiasa mendoakan kebaikan mereka dan kita supaya kita sentiasa mendapat taufik hidayah. Dan kita jangan, dan kita kalau fikir macam termasuk kita sendiri lah, bila kita nak berubah dan sebagainya, kita jangan rasa down. Kita jangan rasa down. Dan kita jangan rasa macam, ada sahabat saya kan dia nak berubah, kita rasa macam dia banyak question kepada Allah. Bila dia berubah, kadang-kadang Allah akan bagi macam berkali-kali. Ada orang yang macam, bila nak berubah, itu Allah mungkin berkali-kali sampai dia rasa macam betul ke Allah ni terima, nak aku berubah. Make sure motif berada di jalan itu. Dan jangan kau lupa pada Tuhan. Jangan salat pagi kau tinggalkan. Ingatlah Rasulullah, dia datang berikutan. Di sinilah kebahagiaan sesungguhnya pasti engkau dapatkan. Masya Allah. Dan satu lagi untuk kita semua, sayang, jangan kau lupa pada pencipta pemberinya. Sayang, jangan tanggung lagi, persiapkan diri, mati itu pasti. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Anda. Menceritakan sedikit pengalaman sewaktu di Syria. Betul-betul macam di Syria, dan juga tentang pandangan beliau terhadap perbezaan dulu dan sekarang. Jadi saya rasa dari sudut kami, untuk musim pertama telah selesai beberapa soalan. Jadi kita buka kepada beberapa soalan dari kalangan hadirin yang hadir untuk mengajukan apa dua soalan yang berkaitan lah, sama ada berkaitan ataupun lain sikit okey lah. Just angkat tangan nanti kita akan terus bagaimana. Kita kumpul terus 3 soalan. Cepat. Jadi kita kumpul 3 soalan dulu. Nanti kita akan terus jawab terus sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Fatimah. Saya nak ada soalan kepada Kak Eliza. Okey, seperti kita tahu, kalau kita nak berubah tu mudah. Tapi bagaimana kita nak jadikan itu istiqamah dalam berubah? Bagaimana untuk istiqamah dalam berubah? Terima kasih. Soalan berikut soalan. Assalamualaikum. Nama saya Eliza. Saya nak tanya soalan kepada adik Eliza, Kak Eliza. Adik kan 19 tahun kan? Belajar lagi kan? Saya nak tanya, macam mana adik mengagihkan masa adik study dengan adik ikuti akak untuk bekerja.
dari sudut-sudut yang dia dua kan. Ini kan dari siswa pula ni. Ada. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan kepada Eliza. Yang sebelum kita tahu Eliza banyak menyertai sukarelawan membantu masyarakat Syria dan sebagainya kan. Sangat kagum dengan semangat Eliza. Boleh tak Eliza ceritakan pengalaman jihad pengalaman Eliza semasa bagi saya, dan juga boleh tak sharekan pengalaman macam mana semangat jihad dalam menghadapi situasi yang disebut bahaya kan. Terima kasih. Okey. Jadi saya buka satu lagi soalan untuk Abang Hafiz. Saya tak tahu soalan. Satu lagi soalan. Ya, ini saya. Oh, ini dia benar. Assalamualaikum, saya nak tanya dengan Abang Hafiz Hamidun. Macam saya suka dengan abang punya dikit-dikit rapi tu kan. Jadi macam mana nak tahu mana abang dapat inspirasi untuk buat data internasional semua tu. Itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya bagaimana nak berubah menjadi orang yang istiqamah. Okey. Jika Allah memberikan kita hidayah, hidayah ini terdiri daripada dua jenis. Satu hidayah intibah, satu lagi hidayah istiqamah. Hidayah intibah itu tiba-tiba kita rasa nak berubah. Itu yang berlaku kepada Khalid Zia, Yana Ami, Irma Hasbi, Khatir Hamzah. Berubah, tidak Allah bagi hidayah. Itu mungkin mudah. Tapi yang mencabar adalah hidayah istiqamah. Bagaimana istiqamah sampai bila turun satu ayat ini dalam surah Al-Mulk, tak silap saya, Nabi Muhammad SAW sampai berubat dirahutnya kerana turunnya ayat tentang istiqamah. Istiqamah ini memang sesuatu yang berat, tetapi tidak mustahil. Kita perlu bermujahadah kalau kita istiqamah. Saya boleh bagi insya-Allah memulai, dan pagi ini pun saya belajar pada mula-mula saya masuk dalam kelas Usrah Fitrah pada tahun 2012. Ini adalah Masya Allah, dia menjadi satu pegangan, dan mudah-mudahan ilmu ini kita dapat al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Yang pertama, bila kita nak istiqamah ini, kita mesti niat semua benda kita buat, kita minta wahai Allah, mudah-mudahan apa yang aku buat ini kerana ya Allah. Innama a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Andai kata kita punya semangat ataupun niat kita berbolak balik, saya boleh sharekan satu tips yang dikongsikan oleh seorang ustaz. Dia kata, tulis dekat kertas tanpa di mana tempat yang kita selalu tengok, tulis ya Allah perhatikan aku, ya Allah perhatikan aku. Agak-agaknya bila kita nak keluar daripada asrama, kita nak pakai-pakai yang belum cukup sempurna, kita tengok ya Allah tengah tengok kita. So kita akan patah balik dan membetulkan pakaian kita yang Allah akan redha. Anda kata tiba-tiba kita rasa macam rasa malas nak solat, contohnya kita tengok ya Allah perhatikan, Allah tengah tengok kita, mudah-mudahan dia akan membangkitkan semangat kita untuk sentiasa solat. Dan kalau kita rasa macam tiba-tiba malas nak study, kita tengok ya Allah perhatikan aku. Kita tahu kita menuntut ilmu ni bukan semata-mata nak dapat buku satu atau sedikit, tapi kita nak jadi manusia bermanfaat, dan Allah akan jadi push factor kepada kita untuk kita menjadi lebih baik. Pertamanya, keduanya kita cari sahabat yang punya. Saya baru nak tengok tiba-tiba kaki sebelah berpegang. Kita tunggu kaki buka selimut, seorang lelaki berusia 17 tahun dan seorang ibu mengalirkan air mata. Kami tanya kenapa, ibunya tidak dapat menjawab. Namun bapa dia bercakap, bapa dia kata, Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami. Dia buka selimut, tunjukkan kaki anak dia baru sahaja kena potong, macam potong kaki anak sebab dia tak ada bius, kaki dia kena serpihan perut. Nak tak nak memang kena potong macam tu, dan lelaki itu bertahan kesakitan sampai biru kuning dan berbuih-buih untuk lelaki yang berusia 17 tahun. Tiba-tiba kami nampak sebelah seorang anak-anak kecil berusia 5 tahun, perutnya terbelah dengan serpihan perut, dan masa perang tak saya terpaksa pegang jerit sendiri dan naik atas lori, tak tahu lori mana, memang tak tapi Masya Allah, kehebatan mereka sebab mereka begitu yakin bahawa dunia ini hanya sementara, akhirat itu tetap tempat abadi. Bila kami tanya, kamu tak letih ke berada dalam keadaan seperti ini? Mereka kata dunia memang tempat berperan, akhirat itu adalah tempat berehat. Sebab itu
mereka di sana menghafaz Al-Quran dan juga hadis. Subhanallah, insya-Allah. Jadi perkara yang membuatkan jihad yang kita boleh faham tentang mereka, tentang niat, beryakin apa yang Allah bagi ini adalah yang terbaik, dan nak tak nak kita jaga harum min Allah, harum minan nas, hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia. Sebab ini memang sekejap yang kita akan tinggalkan semuanya, dan akhirnya kita akan bertemu dengan Allah dengan membawa satu jiwa dan hati yang ini yang Allah terima. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menanyakan soalan. Secara jujurnya saya teringat kepada Dr. Ishak, antara ustaz yang rapat dengan kami. Kami tengah buat umrah bersama, dan dia pernah cakap dengan saya, aku ni pelik nak tengok kau ni Hazani. Kau ni macam tak berasa penat ke? Sebab Alhamdulillah sebelum saya masuknya Universiti Islam Antarabangsa, saya dapat sangat, ya Allah, berilah aku yang ada untuk belajar. Belajar ada banyak makna. Tidak semestinya kita menimba ilmu, tapi menimba ilmu melalui orang yang berpengalaman. Jadi Alhamdulillah saya start mengikuti kakak saya sejak saya berusia 16 tahun. Dan orang kata kehidupan hektik ini saya dah start agak awal lah berusia 16 tahun. Dan Masya Allah, pertama kali saya ikut rumah tak lihat saya sendiri. Saya sendiri rasa macam mana Allah bagi kekuatan kepada kakak saya ni. Sebab dia until now, dan saya kata abang Hafiz pun macam tu juga, memang tidur tak cukup, kadang-kadang 2 jam untuk beberapa minggu, Masya Allah. Dan mungkin kerana orang-orang sendiri, mungkin kerana mereka orang terpasang untuk mendakwakan, memang Masya Allah kita lihat dia memang ada kekuatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan yang luar biasa juga untuk kita orang yang berubah dari dakwah. Jadi itulah Ustaz kata macam mana, kau tak rasa penat ke? Tapi itulah innama a'malu binniyat. So ingat pada hadis dalam kitab Imam Nawawi, innama a'malu binniyat. Segala perbuatan dunia dengan niat. Jadi sebab itu bila saya rasa niat untuk belajar, kepenatan itu menjadi satu benda yang selalu. Kerana Alhamdulillah saya baca banyak dalam masa yang terdekat ini, sejak khususnya pada bila saya masuk UIA lah. Bila saya masuk UIA, saya belajar, saya rasa bekerja ikut raja, saya bagi dekat jam. Dan dalam masa sama juga saya cuba, mana saya dah pasang saya kata, aku nak juga jadi aktif dalam club society. Walaupun ada setengah kawan saya kata tak payahlah, aku nak ikut pun dan kita orang macam ada followers, sebab aku boleh ikut. Tapi saya kata sebab aku nak belajar, aku dah tak kira dah. Orang sebab kata itu hajari hati aku tak ambil yang saya itu sendiri. Tapi saya rasa, aku tak kisah, yang penting aku nak belajar. Jadi orang-orang berani itu sebenarnya sendiri. Kenapa kau nak jadi komiti? Tapi itulah saya belajar banyak orang juga dalam Alhamdulillah lah. Belajar juga dari kakak saya sendiri, dia banyak belajar lah. Dan doakan lah. Kadang-kadang orang kata penat tu memang ada, tapi kalau niat kita memang kita nak belajar, insyaAllah Allah akan Allah. Terima kasih. Soalan tadi dah kot ya, umur 11.5 ni mata dua seorang cik je kan. Soalan abang tadi pasal inspirasi, sebenarnya saya honestly lah sebenarnya tu ya. Saya buat tu sebab diri saya sendiri. Saya rasa apa yang kita buat, saya buat melodi dalam lagu-lagu zikir dan sebagainya. Cuma tu kadang-kadang saya rasa sebab saya yang kurang zikir, jadi saya buat zikir tu semua kan. Tentang melodi ke, inspirasi ke, sebenarnya saya suka melodi Jawa sebenarnya kan. Dalam tu kan, Astaghfirullahaladzim. Itu tak berjawa sangat. Sebenarnya dia ada version Jawa. Berarti kan saya dapat pakai BB juga kan. Saya buat dulu. La ilaha illallah Muhammadur. Itu kan dia fikir macam itulah tu saya kontrol lah. Saya kata kita buat yang melodi yang biasa. Tuan-tuan, perempuan, sebenarnya the best thing apabila kita compose, apabila kita menghasilkan sesuatu yang datang daripada hati kita, insyaAllah Allah juga akan dapat hasilkan dari hati. Kalau kita buat sesuatu dengan ikhlas, insyaAllah Allah akan dapat daripada dengan ikhlas.
saya masuk saya kata saya buat bukan pasal nak buat recording. Wallahi album itu sampai sekarang dah terjual 500,000 unit. Album zikir itu dah terjual 500,000 unit. Tapi saya tak pernah fikir saya tak pernah fikir satu dalam fikiran saya tak pernah letakkan satu figure sebenarnya. Maksud saya kata saya buat ni nilai tanah sebab saya kata mungkin saya yang kurang berzikir, jadi saya buat album zikir. Masa itu sama juga saya buat video clip. Saya kata saya nak buat video clip yang simple, yang orang tak buat, yang biasanya kalau orang kata buat zikir mesti nak kena pakai kopiah. Saya cuba untuk elakkan benda tu sebab saya cuba nak pecahkan stigma tu. Tapi alhamdulillah, mula-mula orang kecam saya, orang tu dalam blog kan, orang tu dalam blog Jakim panggil saya, boleh terima tak? Jakim pun panggil kan, kenapa nak kena buat zikir, ada muzik, ada piano. 5 tahun yang lepas orang tak boleh terima. Tapi saya kata, saya jadi yakin dan percaya. Saya kata, saya nak cuba banyakkan manfaat, dan saya yakin insyaAllah tak ada mudarat daripada itu. Tapi akhirnya bila kita bersembang, bila kita present kembali dengan Jakim pun terima, dan akhirnya dipersetujui dan dianggap sebagai salah satu metod untuk kita belajar dan sebagainya juga. So sebenarnya tak kira lah, semua orang boleh jadi pengkarya, semua orang boleh jadi ahli seni, semua orang boleh jadi ahli dakwah. Dan yang penting kita buat itu, kita kena ada ilmu dan kita kena lakukan seikhlasnya, insyaAllah.